Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya akan kongsikan beberapa soalan yang ditanya. Buat permulaan ni saya buat dulu 10 soalan. Kemudian next time kita kutip lagi soalan-soalan yang lain dan saya akan jawab lah. Yang mana saya tahu saya jawab. Tak semuanya saya tahu. Baru 10 tahun kerja JPJ. Hari ini saya akan kongsilah soalan-soalan yang ditanya. Jom. Soalan pertama daripada Hazrimi. Salam tuan, nak tanya, saya ada kereta yang dah accident, dah terbengkalai. Bolehkah nak lupus kereta tu tapi nak ambil nombor plate kereta masuk kenderaan lain? Nak inspection kereta tu memang tak boleh sebab terbengkalai accident. Soalan dia nak tanya nak pakai balik nombor kenderaan dia yang telah accident. Yang ni boleh. Syarat dia owner masih hidup, tak ada blacklist, dah habis bayar dan kena buat kereta pun dah total loss, automatic lah kena condemn kan. So owner dia datang JPJ, isi borang JPJ K19, borang kegunaan balik semula nombor yang telah rosak binasa. Itu saja. Owner datang dan cok jari. Salinan geran bawa lah sekali. Soalan yang kedua daripada Epic. Bang, nak tanya, beli insurans dulu ke sebelum tukar nama? Atau boleh ke insurans nama kita, motor belum tukar nama? Yang ni bertanya pasal tukar nama lah. Sama ada nak beli insurans dulu atau nak tukar nama dulu. Yang ni mana-mana pun boleh. Tapi kalau nak jimat masa, beli insurans sebelum tukar nama. Yang ni banyak faedah dia. Macam contoh, kereta tu lambat lagi tamat rotek, sampai kata ada lagi 10 bulan. So kalau beli dulu insurans, nak pakai rotek lama pun boleh. Kalau dia tak nak pakai, masa tukar nama tu rotek batal dan terus buat insurans baru. Dan situ jimat masa. Satu. Yang kedua, kalau tukar nama dulu, rotek batal, kemudian baru beli insurans, macam 2 kali kerja lah. So kalau baik beli insurans dulu siap-siap, tak apa. Kalau nama owner baru pun tak ada masalah. Dia syarikat insurans pun bagi je. Cumanya harga mahal lah sikit sebab bila dah tukar nama, NCD automatik jadi kosong sebab nama baru. Yang ketiga daripada Hiho. Salam bang, macam mana pula dengan tempoh salahku Puspakom? Contoh akan tamat 26 Jun, tapi yang latest PKP extend sehingga 28 Jun. Nak pergi urusan tukar nama tetapi kaunter JPJ tutup. Yang ni berkaitan dengan Puspakom. Memandangkan PKP JPJ tutup, Puspakom pun macam dia ada tarikh dia 2 bulan kan. Macam PKP 1 dulu, dia akan lanjutkan tempoh tu. Dia macam contoh lepas habis PKP ni, dia akan bagi masa, contohlah dalam 2 bulan tu wajib tukar nama. Dalam masa 2 bulan tu wajib tukar nama. Anda kata tak tukar juga, kena datang lagi sekali. Macam PKP 1 lah. Rasanya macam PKP 3 ni dia akan bagi macam tu lah. Dia akan extend lah tempoh pemeriksaan tu. Soalan yang keempat daripada Anas. Bang, rotek dah mati lebih 3 tahun. Boleh tahu cara-cara nak hidupkan? Kalau motor lebih 3 tahun, boleh pilih antara JPJ dengan Puspakom. Kalau Puspakom, bayaran dia 20 lebih kalau tak silap. Kalau JPJ, percuma sahaja. Tu yang motor. Kalau kereta, wajib masuk Puspakom untuk inspection. Semasa nak pergi tu, kalau boleh biar ada insurans, senang nak cover nanti. Soalan yang kelima daripada Muhammad Faris. Kisahnya begini. Saya nak beli nombor plate dari kereta orang lain dan saya nak interchange ke motosikal baru saya. Dalam situasi ni, saya kena tukar nama kereta orang tu kat nama saya dulu ke, atau saya register motor baru saya tu atas nama tuan punya plate kereta yang saya nak beli. Dekat sini berkenaan dengan interchange.
Dia macam contoh, dia suka nombor pelik dekat kereta tu, tapi macam mana situasi yang terbaik? Macam contoh, sama ada nak tukar nama kereta tu atas nama dia, atau motor baru dia tu letak atas nama owner kereta. Dekat sini kalau tukar nama kereta dah makan modal RM200 lah, tak termasuk interchange. Sebabnya mula-mula tukar nama dah 100. Ok, nak tukar nama sekali lagi dah 100. Itu dah masuk Puspakom. Kalau pilih yang motor tu letak atas nama owner kereta, sekali je tukar nama, motor RM3. Ok, tak termasuk interchange lah. Lepas tu cumanya motor tu akan jadi 2 nama lah. Motor baru tapi 2 nama, terpulang lah. Ok, macam dia kalau tak kisah, macam nak belanja banyak, gunalah kereta tu, tapi motor jadi 1 nama. Kalau tak kisah nama kedua, pilih yang motor tu. Ok, soalan yang ke-6 daripada Sir Toshiro. Salam tuan, proses pertama untuk interchange nombor pelik tanpa beli kenderaan baru, perlu ke kedai motor yang boleh buat K1 dulu ke atau ke Puspakom dulu? Ok, yang ni pun sama berkenaan interchange. Dia nak tanya pasal dia tak nak beli kenderaan baru, cuma nak tumpang dekat kedai saja. Ok, macam kalau kedai kata tak kisah, dia nak suruh pergi Puspakom sendiri pun tak ada masalah. Kalau ada setengah kedai tu dia akan buat A sampai Z lah. Yang Puspakom pun dia urus, K1 pun dia urus. Ok, macam ni jawapan dia, sama ada nak buat K1 dulu pun boleh, nak pergi Puspakom dulu pun boleh, tak ada masalah. Ok, soalan yang ke-7 daripada Syahril. Salam tuan, boleh ke orang ketiga uruskan pertukaran nama sebab owner asal ada masalah kesihatan lumpuh? Ok, macam ni dia nak tukar nama kepada pihak ketiga, tapi owner asalnya uzur lah. Ok, yang ni nak buat dekat urusan dekat JPJ pun tak ada masalah, percuma sahaja. Macam contoh orang yang ketiga pergi dekat JPJ, waris lah kalau boleh, buat permohonan untuk JPJ datang ke rumah. Ok, nanti JPJ akan siasat. Lepas tu memang kata owner asal uzur, tak boleh jalan ke, tak boleh naik kereta ke. Lepas pada tu JPJ akan datanglah ke rumah dan buat tampri. Ok, yang kalau satu lagi guna khidmat MyEG pun boleh, tapi bayaran dia tak free lah, dia ada cas-cas dia lah. Ok, ok, soalan yang ke-8 daripada Dunia. Maaf nak tanya, saya baru tukar nama kenderaan tapi tak boleh bayar road tax sebab katanya saya ada saman polis. Saya dah cek di kaunter JPJ dan aplikasi saman tapi tak ada pula saman tu. Boleh saya tahu apa sebabnya atau mungkin saman atas owner lama? Yang ni memang kerap berlaku lah di kaunter. Lepas tukar nama, tiba-tiba tak boleh hidup road tax. Dia cek saman memang tak wujud, so memang automatik lah dia ada saman polis. Kalau dia ada saman JPJ memang takkan boleh tukar nama. Biasanya atas kereta tu memang tak ada saman. Kalau saman polis, dia blacklist atas IC. Ok, contoh owner baru tu dia ada 10 kenderaan, dan termasuk yang baru tukar nama tu yang ke-11 lah. Bila nak buat road tax, 11 kenderaan tu memang tak boleh hidup road tax. Sebabnya saman polis dia blacklist atas IC. Ok, sebab tu dia cek di kaunter JPJ, kenderaan baru dia tukar nama tu memang tak ada saman. Dia akan ada saman salah satu daripada 11 kenderaan tu. Contoh 11 kenderaan tu, satu je ada saman, polis akan blacklist semua atas IC. Dia tak blacklist semua atas kenderaan tu, tapi nak hidup road tax memang tak boleh. Ok, soalan yang ke-9 daripada Andy. Misal kata owner lama duduk dekat Negeri Sembilan dan saya duduk di Selangor. Owner lama tu tampering di Negeri Sembilan. Bolehkah saya tampering di mana balai cawangan JPJ di Selangor tanpa membawa geran original? Okey, yang ni berkaitan tukar nama secara jarak jauh lah. Owner lama dekat Negeri Sembilan dan owner baru dekat di Selangor. Jawapannya memang boleh lah.
dalam masa 7 hari sahaja. Macam contoh, owner lama tampering di Negeri Sembilan dalam masa 7 hari, wajib owner baru tampering di mana-mana GPJ. Kalau senang, dah ada ID MySikap, terus je buat dekat rumah kan, lagi senang. Okey, soalan yang terakhir daripada Zarfan. Salam tuan, boleh ke letak nama anak bawah 18 tapi dah ada lesen motor untuk nama hak milik motor, atau tak ada lesen pun boleh? Okey, yang ni berkaitan dengan tukar nama. Tak ada lesen pun boleh, bawah 18 umur pun boleh, tak ada masalah. Cumanya yang kalau 18 atau tak ada lesen, nak buat insurans tu akan ada masalah lah. Setengah insurans akan ambil dan setengah insurans takkan tangguh risiko. Okey, tak ada lesen tak ada masalah. Umur 15 pun boleh ada kenderaan, tak ada masalah, tak ada sekatan lah GPJ. Okey, itu sahaja 10 soalan yang saya boleh kongsikan. Mana yang saya tahu saya jawab lah. Kalau yang tak tahu saya tanya senior dulu, baru kemudian saya jawab. Okey, itu saja. Yang mana nak tanya boleh tanya di ruangan komen atau WhatsApp. Saya ada letak nombor di channel saya, description tu. Tekan je dekat channel dan adalah nombor saya. Yang mana saya tahu saya jawab. Okey, terima kasih kerana menonton. Temu lagi dalam next video. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.